الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى النبي الكريم والصحابة الكرام ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بالسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mari kita mukadimahkan dengan selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. 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 Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana kita dapat bertemu pada bulan ini. Kita masih lagi bicarakan buku 7 golongan mulia di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Bab 7 kan? Bab ke-8. Ya. Maksudnya 70. Bab yang ke-8, golongan yang ke-6, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqah fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang menderma secara bersembunyi sehingga tangan kirinya tidak sedar apa yang telah didermakan oleh tangan kanannya. Kita sampai kepada golongan yang ke-6 yang disebut oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan berada di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tidak ada sebarang teluhan kecuali teluhan arasy Allah Subhanahu wa taala, iaitu manusia yang suka bersedekah. Definisi sedekah. Definisi sedekah. Definisi sedekah. Sedekah memberi sesuatu yang berfaedah sama ada berbentuk keuangan, harta benda, tenaga, jiwa, dengan syarat ianya dilakukan dengan penuh keikhlasan. Jadi sedekah ni umumlah. Maknanya ada orang bagi dalam bentuk keuangan, ada orang bagi dalam bentuk harta benda, sedekah makanan contoh, sedekah minuman, sedekah tenaga, tenaga pun sedekah juga. Tenaga dia untuk cuci masjid ke, gotong royong ke dan sebagainya. Atau jiwa dia tu kita sedekahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam jihad fi sabilillah. Dengan syarat semuanya itu dipanggil sedekah yang betul ialah ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat Al-Quran yang diturunkan bagi menerangkan suruhan Allah Azza wa Jalla kepada umat Islam supaya antaranya menderma atau bersedekah kepada orang yang memerlukan. Kadang-kadang kita pergi ke bandar, ke pekan, mari orang minta tolong. Minta tolong, dia tak ada tangan, minta duit. Maka kita sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada orang, setengah orang dia akan bersangka buruk nombor satu. Betul kedak dia ni susah. Dan dia kita pun cerita dia seorang-seorang kalau dia jumpa 10 orang mesti dapat RM100. Kita pula pergi tolong kira. Jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala perlu berhati-hati, tapi kalau orang mari dekat kita tu maknanya ada sesuatu lah Allah nak beri anugerah kepada kita. Allah kata dalam Quran, wa ammas-sa'ila fala tanhar. Adapun orang yang meminta, jangan kamu cerdik, jangan kamu tegah. Orang minta dengan kita, pinjam kak. Lebih-lebih lagi adik-beradik kita nak minjam duit.
Kita minta, dia minta dengan kita, minta tolong. Kadang-kadang setengah manusia ni dengan adik-beradik dia cukup berkira. Dengan kawan-kawan dia tak berkira. Adik-beradik dia berkira. Adik-beradik minta lebih sekali, oh kamu ni hari-hari minta. Padahal setahun sekali dia minta. Ni kita sebut hari-hari. Kawan kita minta tak apa, bila-bila masa kita boleh bagi. Ni terbalik, bukan di Batu Gajah, di Alu Gajah Melaka. Bersedekah untuk menegakkan agama Islam. Bersedekah dengan ikhlas. Bersedekah ketika senang dan susah. Bersedekah secara terang-terangan ataupun bersembunyi. Ini ada dalam Al-Quran Al-Karim. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 177. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بأحدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Bukanlah menghadapkan wajahmu, wajah Nabi SAW, ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan bagi anak-anak yang sedang belajar di peringkat sekolah rendah ke sekolah menengah ke, kita panggil Ibnu Sabil. Ibnu Sabil, orang dalam perjalanan, walaupun tak sebut sebagai perjalanan dalam pemusafiran, tapi kita sebut sebagai belajar ni, kita sebut Ibnu Sabil juga. Dan orang-orang yang meminta-minta, wasailin. Kat depan kita ni Allah Subhanahu wa taala dua kelompok manusia yang susah. Ada kelompok manusia yang susah, dia susah nak minta dengan orang. Dia tak minta. Dia jaga dia punya maruah dia. Ada juga yang susah, dia suka minta. Dua-dua ni kita kena tolong. Yang tak suka minta, kita kena cari bagi bantuan. Yang minta tu tak payah carilah, dia jumpa cari kita. Maka kita kena bagi juga bantuan pada dia. Dua-dua kena bantu. Wasailin, orang yang minta. Dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya bila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Apa yang kita nak bahaskan di sini ialah yang Allah sebut wa atal mal, dia memberikan hartanya ala yang dia suka kepada orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Firmanullah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 215, Allah berfirman, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang mereka nafkahkan. Qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma anfaqtum min khair, apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberi kepada siapa? Lil walidain, bagi kepada mak bapak. Nombor satu mak ayah. Wal yatama, dan anak-anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wabnis sabil, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Seperti mana saya sebut tadilah, sama ada dia betul-betul musafir ataupun dia ni seorang disebut sebagai kategori pelajar, kita boleh bagi zakat kepada dia. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim, dan apa saja kebaikan yang kamu buat maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Jadi kalau orang bertanya kepada Rasulullah, nak bagi siapa harta kami? Nombor satu, falil walidain, mak bapak kita, mak ayah kita. Tu sebab anak-anak yang soleh, cukup je bulan dia masuk duit dalam akaun kita. Kita tak perlu minta. Kalau hari-hari kita minta, itu bukan anak soleh lah. Mak dah gaji dah ke? Tak payah tanya kepada Allah. Kalau anak yang betul-betul baik, tak payah kita tanya, tak perlu kita buat miss call. Dia tahu dah akan masuk duit pada kita. Ke ada sini miss call anak dia, ataupun dia hantar WhatsApp. Tak payahlah. Kalau anak yang soleh, dia akan ingat. Kecuali lah anak kita mungkin sibuk sangat tak terlupa, kita bagilah ingatan ikhlas daripada mak ayah di Batu Gajah, kita kata. Dan dalam surah Al-Baqarah 219 Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya sebut ini sebab apa? Ada anak-anak kedekut dengan mak ayah. Kedekut, gaji besar, RM50 sebulan, RM50 dia bagi sebulan. Kupik wal kedekut wal haji bakhil. Kedekut sungguh pada mak ayah. Kalau kita hitunglah banyaknya mak ayah keluarkan dana daripada kita kecil
Sampai kita boleh bekerja tu berapa juta duit mak ayah habis untuk besarkan kita. Itu sebab tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, anak-anak jangan kedekut. Kalau kedekut dengan mak ayah, keberkatan tak ada. Tak ada keberkatan. Bahkan ada setengah kita baca tu, dia gaji pertama dia bagi terus semua pada mak ayah dia. Punya bagus budak ni. Kita tak ada azab patara tu nak bayar lagi bil rumah dan sebagainya. Tapi dia bagi. Tapi mak ayah tak ambil lah semua. Mak ayah yang baik takkan ambil semua. Dah kamu nak terkedarah apa? Bagi balik pada anak. Ini bagus. Tuhan macam Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Al-Baqarah 219 Allah menyebutkan wa yas'alunaka madza yunfiqun. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Qulil af, katakanlah yang lebih daripada keperluan kamu. Kita ada duit, kita dah keluarkan keperluan, bayar kereta, bayar rumah, bayar bil elektrik, bil tu, bil Unify, semua bil kita bayar. Ada lebih sikit. Qulil af, lebih tu infaklah. Bukan infak semua, infaklah sebahagian yang ada dalam apa lebih yang kita ada tersebut. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir. Dalam surah Al-Baqarah 254 Allah menyebut ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullah wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Hei orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebahagian daripada rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi syafaat, dan orang-orang kafir itulah orang yang zalim. Bila waktu tu? Mati. Waktu mati tak boleh buat apa dah. Tuan-tuan sekalian, puan-puan sekalian, tak boleh buat apa. Duit yang banyak tak boleh kita keluarkan suruh infak, tak boleh. Itu sebab dalam surah Al-Munafiqun Allah nyatakan antara amalan yang paling orang nak buat kalau diberi nyawa lagi, sedekah. Kenapa sedekah? Kenapa dia kata semayang, pergi haji ke, buat umrah ke? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqanna. Aku akan sedekah disebut. Kenapa dia tak kata aku akan semayang, aku akan tutup aurat, aku akan pergi haji? Disebut sedekah. Sebab apa kata ulama? Sebab sedekah ni satu benda yang berat untuk kita beri. Sebab kita suka tak apa, nantilah. Nanti tu banyak benar nanti dia. Bila nanti? Sabar menanti. Restoran, sabar menanti. Kak Ipoh. Sabar cerah, sabar sekali mati tak sempat nak sedekah. Maka itulah amalan. Sebab syaitan ni dia akan ajak, dia akan hasut kita, jangan bagi. Kalau mereka bagi habislah duit mereka, nak beli durian ni, musim durian Pulau Botan kan. Nak bagi macam mana contoh? Jangan bagi. Nak bagi sikit sudah, dia kata. Jangan bagi banyak-banyak, habis duit kamu. Ada macam-macam ancaman daripada syaitan. Kita pula percaya benar-benar, dah sekali tak bagi, percaya kita pada syaitan. Diriwayatkan oleh Sana Muaz ibn Jabal radhiyallahu anhu, Nabi SAW menyatakan was-sadaqatu, dan sedekah itu tudfi'ul khati'ah, dia boleh menghapuskan dosa kita, kesalahan kita, kama yutfi'ul ma'un nar, sebagaimana air memadamkan api. Sedekah. Macam kita sebut sebelum ni, ada orang buat sedekah subuh. Mari semain subuh dia sedekah dalam tabung masjid surau. Ataupun dia sediakan seminggu tu dia letak, dia tak mari surau masjid. Contoh orang perempuan, dia sedekah dalam tabung, cukup seminggu dia hantar ke masjid. Saya pernah tuan-tuan macam Allah, seorang makcik daripada Selangor, dia hantar ke kawan saya seorang imam. Dia kata, ustaz tolong post pada PU Said, dia nak buat madrasah dia. Dia letak dalam tabung ni, tabung buluh tu, panjang tabung buluh tu, dia post pada kami. Dalam tu semua duit RM1, berkepik-kepik dekat 300-400 juga. Itu duit sepanjang dia kumpul. Dia tulis kat situ tabung sedekah, tabung subuh je, tabung subuh yang dia sedekah. Saya tak kenal siapa makcik tu, tapi dia sedekah. Masya-Allah. Ada orang datang hantar duit shilling banyak tu. Mari kat saya, berat duit shilling tu. Ada dekat 500-600 juga duit shilling. Ustaz, saya tak ada duit kertas, duit shilling je ada. Ni bagi ustaz, ambil gambar, cakap ambil gambar bagi. Duit shilling pun boleh. Sampai kita pernah buat kempen, ada orang buat kempen masjid tu nak buat masjid lagi, nak buat apa, renovation. Dia buat kempen infak duit shilling anda, duit shilling. Maka orang bagi bawa duit shilling, bawa letak dalam tabung duit shilling, bagi kepada masjid. Dia kena kreatif lah, macam-macam boleh buat tentang macam Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, menurut riwayat daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Sayyidina Ali ibn Husain
radhiyallahu anhu, maknanya cucu cicit kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa ia pernah membawa sebaku roti pada malam yang gelap gelita dan mencari orang-orang miskin yang hendak diberikan kepada mereka sebagai sedekah daripadanya, seraya membacakan ayat-ayat Allah daripada surah Al-Baqarah 271, in tubdus sadaqati fa ni'mahi, jika kamu menampakkan sedekahmu maka itu adalah lebih baik sekali. Menampakkan sini kata ulama sedekah wajib, zakat kita tunjuk ke orang tak apa, fa ni'mahi wa in tukhfuha, tapi jika kamu sembunyikan sedekahmu itu, sedekah sini kata ulama sedekah sunat, sedekah yang kita bagi, sedekah kita tak khabar pada orang, wa tu'tuhal fuqara, dan kamu berikan kepada orang fakir, fahuwa khairul lakum, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu, wa yukaffiru ankum min sayyiatikum, dan Allah akan menghapuskan daripada kamu sebahagian kesalahan-kesalahanmu, wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kadang-kadang kita nak bagi roti, nak pergi malam-malam, kita takut ada orang ragut dan sebagainya. Puan-puan beli sarapan pagi-pagi tu, beli sarapan pagi-pagi, duit ada RM10, kita belilah RM3-4, ada baki RM6 lagi, kita gabar kat tuan kedai tu, RM6 ni kalau ada orang datang, sedekahkan saya, bayar, potong situ aja, cukup. Itu bentuk sedekah yang kita boleh buat. Ni tak seposen, seposen pun duit tak cukup sejuta, tak nak seposen, punyalah tak hidup masingnya tu, tak Allah. Nanya orang tu cari duit, seposen tak ada lah kak. Kalau tak ada, esok bayar, esok minta lagi nak. Patut bagilah sedekah pada tuan. Sebab kita orang Melayu gitu lah, produk orang Islam mahal sikit, oh mahal dia kata. Di produk orang bukan Islam, walaupun 14 km pergi, murah, sini murah, padahal berapa ruginya. Kita beli harta orang Islam punya barang, orang Islam dapat keuntungan, dia bayar zakat tiap tahun. Orang bukan Islam bayar zakat, dah bayar cukai je. Kita cukai pun kena, zakat pun kena, dua kita kena. Allah, orang Islam. Patut dalam Islam, orang Islam tak kena cukai sebenarnya dari sudut Islam. Imam Qurtubi radhiyallahu anhu berkata, telah berpendapat jumhur para mufassirin kepada bahawasanya ayat di atas, ayat kita baca tadi, in tubdus sadaqati fa ni'mahi, adalah menceritakan tentang sedekah yang tatawwu', sedekah yang sunat. Kerana menyembunyikan pemberian sedekah yang sunat adalah afdal daripada menzahirkannya. Begitulah juga pada setiap ibadat sunat, tak perlu tunjuk ke orang, tak payah cerita pada orang, kita buat senyap-senyap. Maka menyembunyikan lebih baik jika sekiranya ibadat tersebut adalah ibadat yang sunat. Ni mentang-mentang kita aktif dengan TikTok, semayang sunat duha apa depan TikTok live. Assalamualaikum, saya nak semayang sunat duha ni 8 rakaat insya-Allah ya. Tengok habis, tak ada khusyuk langsung. Orang bagi star, kita pun gini tengah semayang, tunjuk habis semayang itu. Ada orang macam tu berzikir pun live. Kalau kuliah tak apa, kita nak kongsi ilmu ni berzikir, subhanallah, 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 lah. Orang pun kata bagus awak ni, insya-Allah, alhamdulillah, subhanallah, subhanallah. Padahal hati penuh dengan riak, takabbur, ujub ada belaka. Begitulah juga bagi setiap ibadat, maka menyembunyikan lebih baik jika sekiranya ibadat tersebut adalah ibadat yang sunat, bagi mengelakkan timbulnya riak. Akan tetapi sebaliknya bagi ibadat yang wajib tak apa, sembahyang sunat 5 waktu tak apa, tunjuk ke orang pun tak apa, sebab kewajipan. Aku pun kena semayang, mu pun kena semayang, kedua kena semayang. Tapi sunat ni kadang aku buat, mu tak buat, tiba-tiba aku rasa aku lebih baik pada kamu. Jadi masalah pada kita. Berpendapat Al-Hasan, menzahirkan zakat itu lebih elok, ahsan, dan menyembunyikan sedekah yang sunat lebih baik, afdal, kerana padanya itu menunjukkan orang bersedekah itu menghendaki redha Allah subhanahu wa ta'ala. Zakat tunjuk tak apa, tapi kalau bab sedekah, sembunyikan itu lebih afdal. Berkata Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kuburnya di Taif. Tuan-tuan kalau ada duit lebih, pergi umrah, pergi travel yang pergi ke Taif, boleh tengok. Tapi tak boleh masuk lah makam dia ni, tu kat luar je bergambar, sambil beli buah anggur kat luar tu, banyak beli tu. Kadang-kadang ada setengah travel ni, dia buat bermalam di Taif satu malam. Tak apa lah, pergi. Taif ni macam kamera Highland lah, sejuk tempat. Taif ni banyak tempat bersejarah, antara tempat Nabi SAW mengadu kepada Allah selepas direjam ataupun dipukul dengan batu, direjam dengan batu oleh penduduk Taif. Nabi turun, ada tempat dia. Cuma tempat macam tu kerajaan Saudi tak jaga, berat nanas kerajaan Saudi. Dia jaga benda lain, dia jaga.
Rumah-rumah syekh-syekh dia jaga. Tak bab ni dia tak jaga sebab dia kata takut khurafat. Mana lain tak apa juga. Dia jemput BTS mari konsert tu tak apa, tak khurafat. Benda-benda yang orang ingatkan pada Rasulullah ni semua khurafat bagi depa lah. Itu sebab kediaman Nabi jadi maktabah, tempat lahir Nabi jadi perpustakaan, macam-macam tempat-tempat yang bagus ditutup sekali. Tak boleh nak tengok lah. Maka terima kasih Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sayyidina Abdullah bin Abbas dia kata apa? Allah Subhanahu wa taala menjadikan sedekah secara bersembunyi, diam-diam adalah bagi sedekah yang sunat lebih baik daripada menghebahkannya dengan 70 kali ganda. Kita tak usah cerita, orang lain cerita tentang kita tak apa, tapi jangan kita pula cerita pada orang lain tentang sedekah sunat kita. Manakala bagi sedekah yang wajib, menghebahkannya lebih baik daripada menyembunyikannya dengan dikatakan 25 kali ganda dapat pahala. Dan berkata lagi Sayyidina Abdullah bin Abbas, ianya lah bagi setiap ibadat yang fardu dan ibadat yang sunat. Maka di sini dapat disimpulkan bahawa segala amalan berdasarkan niat, berpaksikan niat, sebenarnya adalah ibadat tersebut lebih baik disembunyikan untuk menjaga hati daripada terjerumus kepada timbulnya sifat riak dan merasakan diri lebih baik daripada orang lain. Namun ada kalanya menzahirkan atau menghiburkan ibadat dengan tujuan untuk menjadi contoh kepada orang lain bagi melakukan perkara yang sama adalah dibenarkan oleh syarak. Satu ketika ada seorang perempuan, dia sedekah pada kami RM5. Kemudian dia print screen dia punya penyata akaun dia. Dalam tu tinggal RM10 ke apa ringgit tinggal. Dia kata ni saya duit tak akhir saya boleh keluar. RM10 tak boleh keluar lah dia kata. RM5 tu. Ustaz tolong doakan, minta pelajar tahfiz doakan kami supaya sukses. Bila dia buat macam tu, Allah, saya print screen gambar tu saya letak dalam Facebook. Rupanya orang Tambun, orang di Tambun, Ulu Kinta, Tambun sana. Jadi ramai orang tolong dia pula. Dia bagi RM5, dia dapat lebih daripada RM5,000 dapat Allah SWT. Dia pula dapat lebih. Rezeki dia, sunnah. Sunnah. Orang datang, berbusu-busu mari. Bila kita viralkan benda tu, kita mari tengok. Rupanya suami dia pengisap dadah. Isap dadah, rumah dia pun macam rumah, macam geban. Tengok rumah. Susah orangnya. Tapi dia ada sikap untuk sedekah. Saya saja share nak bagi motivasi kepada orang, kalau orang susah pun boleh sedekah. Orang kaya takkan tak sedekah. Itu masuk kita. Tapi rupanya sebaliknya Allah beri kepada dia bantuan yang banyak orang bagi. Hasil daripada sedekah yang dia buat itu. Kita ikhlas dah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Namun ada kalanya menzahirkan ibadat itu bagus. Maka gambaran bagi orang bersedekah sehingga tangan kiri tidak mengetahui apa disedekahkan oleh tangan kanan adalah menggambarkan bahawa tidak wujud unsur ya, ujub dan penyakit-penyakit mazmumah. Mazmumah ni penyakit yang dicela. Mazmumah maksudnya yang dicela. Yang lain disertakan ketika melakukan ibadah sedekah tersebut. Jadi maknanya orang yang melakukan sedekah tangan kiri tak tahu ni, maknanya orang yang betul-betul menjaga hati dia lah, tidak kabur pada orang. Dan kita belajar daripada hadis ni supaya jangan segala amalan kita nak cerita pada orang lain. Tak payahlah. Tak, biar kita dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Kalau orang ternampak tak apa. Ada satu kisah tuan-tuan sekalian. Ada seorang lelaki ni, dia nak belajar betul-betul hadis ni, dia nak amal betul-betul hadis ni. Jadi dia nak buat macam mana nak sedekah supaya orang lain tak tahu. Dia pun jumpa dengan seorang, dia bagi sedekah. Bila bagi sedekah, dia berbalik, tiba-tiba di perjalanan ada orang tegur dia, yang awak sedekah tadi tu orang kaya tu, orang kaya yang sedekah, yang kamu terima, yang kamu bagi tu orang kaya. Dia kata betul ke? Betul. Allah, dia kata, dia tak tahu. Tapi dia ikhlas. Dia ingat orang lain tak nampak, rupanya ada orang sekodang dia. Tengok dia. Orang tengok dia, rupanya dia bagi orang kaya. Esok kan dia kata, aku akan cari lagi orang, aku akan sedekah lagi. Dia jumpa pula dengan seorang perempuan. Dia bagi sedekah pada perempuan tersebut. Bila balik, orang tegur pula, kamu sedekah pada perempuan jahat tu, pelacur tu, orang jahat. Dia kata, Allah, salah lagi 2 kali. Esok dia kata, aku akan sedekah lagi, aku akan bagi betul-betul pada orang yang betul, dan orang lain takkan tahu. Dia bagi kali ni, bagi pada seorang pemuda. Pemuda tu ambil, bila dia balik, orang kata, kamu bagi pada pencuri tu. Tu orang jahat sekali dalam kampung kita tu. Maknanya 3-3 tu salah pelaka dia bagi. Pertama, bagi ke orang kaya. Orang kaya pula ambil. Bagi pula kepada perempuan yang tak baik. Perempuan tu ambil. Bagi pula pencuri ambil. Tapi berkat ikhlas dia itu, 3-3 ni bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Yang kaya berubah daripada dikata apa, orang susah daripada aku boleh bagi sedekah, aku yang kaya tak bagi sedekah, maka sejak pada hari itu dia suka sedekah. Perempuan tadi yang jahat, daripada profession dia, expert dia dalam bidang pelacuran ni, berubah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab sedekah seseorang ikhlas, merubah perempuan ini menjadi perempuan yang baik. Pencuri tadi berubah daripada profession pencurian itu, bertukar menjadi seorang yang soleh, yang baik, hasil daripada sedekah yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak mata zahirnya rugilah dia sebab bagi pada 3 orang yang salah. Macam kita bagi kat orang dekat stesen Petronas, stesen minyak depan bank, tolong nyek dia bukan nyek tolong, kita berbagi RM1. Orang kata tu scammer. Tak apa lah, dia scammer, urusan dia. Macam saya pernah sebut kepada tuan-tuan, yang Puan Seri bagi kepada kami 30,000. Saya kata Puan Seri tak kenal saya, Puan Seri boleh bagi 30,000. Macam tu makcik lagi, makcik boleh bagi 30,000. Dia kata urusan saya dah selesai. Urusan ustaz ambil ke nak pakai duit tu, urusan ustaz dengan Allah. Dia bagi gitu lah hujah. Maka betul lah tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala kalau nak bagi, sembunyikan, tak payah cerita pada orang. Malaikat kita ni ada benda nak tunjuk pada orang, nak sesuatu mileage, itu lain lah pula. Itu dosa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Telah berkata Rabi'atul Adawiyah radhiyallahu anha, ni waliyah, seorang wali perempuan yang sangat solehah. Dia ni pernah dipinang oleh seorang tabi'in yang besar, Sayyidina Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Sayyidina Hasan Al-Basri ni, mak dia itu seorang pembantu kepada Ummi Salamah, isteri Rasulullah SAW. Sayyidina Hasan Al-Basri ni waktu dia kecil, mak dia pergi bekerja, buat kerja, dia menangis. Ummi Salamah ambil Sayyidina Hasan Al-Basri, susukan, tak ada susu tapi letak puting susu dekat mulut Sayyidina Hasan Al-Basri. Mana orang bukan calon-calon orang. Ummi Salamah jaga dia, menjadi pentarbiah dia. Dia pergi pinang Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah tolak gitu je. Aku tak ada urusan dengan manusia, urusan aku hanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita daklah tuan-tuan, mari je ulama, mari pinang anak kita. Kalau boleh semua kita nak bagi tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ni ulama besar, dia tolak macam tu. Maka kata dia, sembunyikan kebaikanmu seperti mana kamu sembunyikan kejahatanmu. Orang jahat, mana jahat kita tak suka orang tahu. Begitu juga kebaikan kita kena sembunyikan supaya orang tak tahu kebaikan-kebaikan yang kita buat. Selepas kita mati, orang khabar tu lain. Jangan kita yang khabar sendiri. Itu tak boleh. Dah bagi setengah orang nak konsukunya PRU ni, memang dia kena khabar lah. Saya tuan-tuan, saya dah buat gini. Itu sebab PRU dia calon, dia kena sebut lah apa benda dia buat. Kan orang tak tahu pula. Takut-takut tiba-tiba ada gitu je, mesti dia sebut. Tapi urusan kita, urusan melibatkan amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak boleh kita cerita pada orang. Maka kiaskanlah bagi segala ibadat yang lain dengan mempusatkan keikhlasan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hanya senya segala amalan itu tertentu dengan niat, dan hanya senya bagi setiap orang itu apa yang diniatkannya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan setiap sedekah yang kita sumbangkan menjadi pahala untuk kita di akhir nanti. Amin, Allahumma amin. Bab yang terakhir sekali, bab yang ke-9, golongan yang ke-7, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainah. Seseorang yang sentiasa menyebut mengingati Allah di masa seorangan kesunyian, maka berlinanglah air matanya. Amalan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memujinya adalah amalan yang sangat mulia. Zikir pada Allah, tuan-tuan duduk saja sebut Allah, sebut la ilaha illallah ataupun berselawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu zikrullah, ingat kepada Allah. Seorang puan ni rajin berzikir pada Allah Subhanahu. Tengok mak kita, mak mertua rajin. Cuma mak mertua saya sekarang dia anxiety. Yang tak ingat ni apa? Jadi tak apa nak ingat. Dia kejap ingat, lepas tu lama tak ingat balik. Itu. Dulu rajin baca Quran, tak larat dah. Itu. Ingatlah kita waktu kita muda, waktu kita sehat, kita rajin buat ibadat kepada Allah. Kata ulama, bila kita sakit dan kita tak mampu nak buat apa yang biasa kita buat, pahala tetap berjalan. Tapi kena istiqamah, mula tengah sihat ni buat pulung betul-betul. Jangan pula tengah sakit bawa pulung. Tengah sakit pulung, kita dapat apa yang kita buat.
Tapi kalau kita awal memang kita rajin dah ibadat pada Allah, baca Quran tak pernah tinggal, berzikir tak pernah tinggal, tiba-tiba kita sakit, waktu tu Allah Subhanahu Wa Taala jalankan juga pahala tersebut seperti mana kita sihat, kita buat amalan tersebut. Syaratnya istiqamah. Adalah amalan yang sangat mulia kerana sentiasa berzikirnya dapat menguat dan memperkukuhkan keimanan seseorang serta boleh mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Mawardi, Imam Al-Mawardi mentafsirkan zikrullah dengan maksud ketaatan, balasan dan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Imam Mawardi kata. Sementara Ibnu Ashur mengatakan zikrullah bermaksud perasaan takut dan menjaga diri dengan melakukan suruhan dan meninggalkan larangan. Itu zikrullah, ingat Allah. Zikrullah maksudnya ingat Allah. Ia juga bermaksud Al-Quran dan zikir dengan lidah. Ringkasnya, zikrullah bermaksud kita menguatkan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan tunduk dan patuh kepada agamanya dan pengertian yang tidak tertumpu hanya kepada maksud zikir dengan lidah sahaja. Maknanya itulah zikrullah, kuatkan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Golongan yang terakhir ini adalah insan pilihan Allah yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana tiada sesiapa pun yang berada di samping dirinya, dan dia mengalirkan air mata keinsafan atas dosa-dosanya dan menyalurkan pengharapan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahzab, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikran katsira, dengan zikir yang banyak yang kita buat. Antara zikir-zikir dianjurkan untuk dilaksanakanlah seperti solat. Solat itu zikrullah. Tasbih, subhanallah, 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 itu zikrullah. Tahmid, alhamdulillah, sebut alhamdulillah. Segala apa yang kita dapat, alhamdulillah. Ujian ke, nikmat ke, alhamdulillah nombor satu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Takbir, Allahu Akbar, itu zikrullah juga, zikrullah. Ada seorang syekh, dia datang satu masjid. Dia tengok ada seorang mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kata ya Rab, ya Rab, ya Allah, bantulah saya. Dan sekali syekh ni pergi jumpa dengan orang yang berdoa tadi. Dia kata, apa masalah kamu doa kuat sangat, doa pada Allah. Dia kata, isteri aku menghadapi sakit yang berat dan aku perlukan dana yang banyak untuk dia di operation. Berapa jumlah dia sebutlah jumlah tertentu. Jumlah tu diminta. Maka kata syekh tadi, kamu teruskan mohon ampun kepada Allah. Mohon kepada Allah. Kamu teruskan mohon kepada Allah. Jadi syekh tu tiba habis masuk waktu subuh, dia jadi imam. Syekh tu jadi imam. Habis semayang, datang seorang orang kaya jumpa syekh. Dia kata, wahai syekh, aku ada jumlah tertentu untuk aku bayar zakat, untuk kamu urus. Syekh tu sebut berapa jumlah dia. Jumlah yang dia sebut sama seperti mana jumlah yang orang tadi minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah balas terus on the spot. Syaratnya doa pada Allah ni antum muqinuna bil ijabah. Kita yakin Allah terima. Kata Habib Ali Al-Jufri, dia kata apa? Bila orang tanya pada dia, kamu yakin ke Allah mustajabkan doa kamu? Dia kata, aku yakin. Mana dalilnya, mana hujah ada wahyu turun kepada kamu? Tak. Sebab katanya, aku yakin bila mana Allah mudahkan aku untuk berdoa kepadanya. Belajar jauh-jauh. Seorang belajar kat rumah. Selalu dia marah anak dia ni, kenapa kamu ni, kenapa tengin benar kamu, tengin kan? Wah, tengin benar kamu ni. Abang kamu semua cokodik, makan durian banyak gamaknya. Kamu ni mesti telan ikan telipia je hari-hari dia. Dia marah anak dia. Anak dia pun tak apalah sebab mak marah. Abang-abang, pak, adik-adik semuanya belajar overseas, gaji besar belaka. Anak yang ni sekolah kat rumah, kerja kecil biasa-biasa, tapi dia jaga mak dia, duduk dengan mak dia. Dia duduk mak dia. Mak dia tak perasan lagi ni bahawa apa sebab Allah tak bagi anak tu pandai juga. Kalau Allah bagi budak ni pandai juga, 5-5 duduk luar, tak duduk dengan dia, tak tahu siapa jaga dia. Tak. Ada setengah orang dia tak suka jaga mak ayah bila dah tua, disuruh siapa? Mak amah. Di upah Indonesia macam mana jagalah saya, tak laratlah jaga mak saya, menyusahkan saya lah, tengkorak dia. Subhanallah. Ni orang yang derhaka pada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada mak ayah. Tak larat, kononnya tak larat. Dan larat apa dia? Saya larat hantar duit tu, saya larat lah hantar duit, tapi saya nak balik tengok, tak larat saya. Tengok betul-betul Allah SWT. Ni keadaan yang berlaku. Rupa-rupanya Allah bagi anak dia tak cerdik, jadi tengin seorang ni, supaya dia jaga mak dia tu, duduk dengan dia.
Kadang-kadang kita ni bukan dia Batu Gajah, minta maaf lah kalau saya sebut yang ni. Kadang-kadang anak yang dekat dengan kita ni bau busuk saja-saja. Apa salah anak kita dekat? Yang baik, yang wangi yang mana? Yang balik di Bali, Christmas, Raya Cina bawa balik. Oh tu kita sayang. No. Yang ni hari-hari ikan masin. Mak masak benda, ikan masin. Nah ni, ikan masin masak 3 rasa. Nah, ikan masin. Kalau anak yang balik setahun 2 kali tu, apa? Ayam golek, kambing golek, semua golek belaka. Anak ni tak terasa ke dia? Terasa lah. Sedangkan yang rawat kita, anak dekat ni. Yang jauh, rawat benda. Video call je. Itu pun dia kata, mak data saya habis lah, mak cukup lah mak video call. Ni setengah orang. Kita kena sedar. Rupa-rupanya Allah tak bagi budak ni cerdik, tapi Allah kurniakan kepada anak-anak dia tu semua cerdik belaka. Rupanya doa mak dia tu Allah bagi pada cucu-cucu dia. Itu kita kena sedar tentang Allah SWT. Kita kena ingat yang tu. Anak-anak yang dekat jangan rasa bau busuk, bau belacan je. Anak jauh bau wangi minyak atar. Jadi satu kesilapan kepada ibu ayah zaman-zaman kita sekarang. Ni miskin, susah apa ke dana. Yang tu kereta besar. Rupanya dia kereta bos dia punya, bukan dia punya. Dia pinjam bos dia, bos saya nak balik kampung, pinjam kereta wildfire sekali. Beres bos, ambil boleh pakai. Tak ada masalah. Anak ni pakai kereta kancil Viva je. Oh kamu ni kena kecang saja anak ni. #kecang anakku sendiri. Ini banyak berlaku. Taib. Firman Allah Subhanahu wa taala lagi dia kata hauqalah la haula wala quwwata illa billah. Sebut hasballah, hasbiyallah wa ni'mal wakil sebagai contoh. Basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Setiap perkara kita nak buat, mulakan dengan bismillah. Nak baca buku bismillah, nak masuk tandas bismillah, nak masak bismillah. Setiap perkara yang ada kepentingan yang baik, kalau tak mula dengan bismillah, dia akan terputus daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baca bismillah. Ada seorang suami, dia marah benar pada isteri dia, semua benda baca bismillah. Satu hari dia kata suruh isteri dia masak satu benda, tapi benda yang nak dia masak tu dia dah ambil daripada almari. Dia nak perangkap isteri dia, baca bismillah, okey tak okey tak? Maka ketika tu isteri pergi buka almari, bismillah, benda tu ada dalam tu. Allah SWT, ni karamah. Sama juga ada katakan di Amerika, waktu di Iraq ke apa, tentera Amerika ni dia nak kenakan tentera Islam. Enjin jeep tu tak boleh berfungsi, rosak. Memang tak boleh, kalau start memang tak boleh, takkan hidup. Tapi tentera ni pergi buka bismillah, boleh hidup. Allah Subhanahu wa taala. Berapa ramai tentera Amerika masuk Islam sebab takjub dengan kisah, dengan kehebatan basmalah atau bismillah ini. Tilawatul Quran, membaca Al-Quran dan selawat dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 152, fadhkuruni adzkurukum washkuruli wa la takfurun. Dan ingatlah kamu kepadaku dengan mematuhi hukum dan undang-undangku, supaya aku membalas kamu dengan kebaikan, dan bersyukurlah kamu kepadaku dan janganlah kamu kufur kepadaku. Firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza qadaytumus salah, bila kamu telah selesaikan salatmu, fadhkurullaha qiyama, ingatlah Allah di waktu berdiri, wa qu'udan, di waktu duduk, wa ala junubikum, di waktu kamu berbaring. Fa idza tma'nantum, bila kamu telah berasa aman, fa aqimus salah, maka dirikanlah solat itu seperti mana biasa. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, sesungguhnya solat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang beriman. Ayat ni cerita tentang solat waktu khauf, solat dalam waktu peperangan, ketakutan. Ada cara solat dia yang diajarkan dalam Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, iaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata ya Rabb. Dia kata apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila, Tuhan kami, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, maka peliharalah kami daripada siksa neraka. Orang beriman kepada Allah, berdiri, duduk, baring, ingat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Namun zikrullah akan menjadi sia-sia sekiranya tidak dilaksanakan dengan sempurna, yakni berlafaz dengan lidah, dipasakkan dalam hati. Maka apabila gabungan keduanya ini menjadi seorang hamba, zikirnya itu akan dapat melembutkan hati dan mengisafkan kekedilan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Dan sebutlah nama Tuhanmu dengan hatimu, dengan merendahkan diri dan rasa takut,
dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Antara zikrullah, tak boleh kita bertempik-tempik berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Rabi'atul Adawiyah, sekali lagi kita jumpa dia. Tuan-tuan, makam dia dekat Mesir. Makam ni belum tentu kubur lah. Dia kata tempat bertenggek dia, tempat dia duduk sekejap situ. Hebatnya Rabi'atul Adawiyah ni, kalau kita baca kisah dia, ada seorang pencuri masuk rumah dia. Waktu malam masuk pencuri. Dia ada dalam rumah. Dia jumpa dengan pencuri itu, dia kata, wahai pencuri, kamu nak apa kamu ambil lah. Ambil, kamu nak apa ambil. Kita begitu juga tuan-tuan, kalau masuk jangan lawan. Kalau kita tak berhenti nak bertaekwondo, kalau lawan dia habis kita. Ambil. Jangan kacau saya sudah. Ambil. Ada setengah orang dia lawan pencuri, mati syahid. Tapi berlaku di Terengganu, dia lawan pencuri, dia kejar, dia katok, mati. Dia pula kena pukul gantung. Di Terengganu. Ada sebab dia, Allah Allah, saya tak tahu juga kisah sebenarnya. Cuma nak sebutnya, bila mana dia khabar gitu, terkejut beruk pencuri. Mana pernah dia jumpa dalam sepanjang dia punya profesionalnya dia mencuri itu, tak pernah jumpa lagi rumah orang tak marah bila ambil barang. Dan sekali bertaubat kepada Allah, dalam kitab berkata pencuri itu pula menjadi wali Allah. Anda dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ni Rabi'atul Adawiyah. Dia kata, Allahumma inni ma abadtuka hina abadtuka tam'an fi jannatik wala khaufan min narik, walakin alimtu annaka rabbu tastahiqul ibadah fa'abadtuka. Wahai Tuhan, aku tidak menyembahmu ketika beribadah kepadamu kerana inginkan syurgamu dan bukan takut api nerakamu, akan tapi aku tahu kerana engkau Tuhanku yang berhak aku beribadah, maka aku sembah dirimu. Berkata ulama, boleh dikatakan kebanyakan manusia yang mengalami tekanan jiwa atau sakit jiwa disebabkan hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala amat jauh. Dulu jarang kita dengar orang Melayu bunuh diri. Sekarang ni banyak, tiap-tiap bulan ada kes bunuh diri. Ya, orang Melayu Islam. Oleh kerana itu, umat Islam jarang sekali menghadapi tekanan jiwa sebagaimana berlaku pada umat manusia moden hari ini, kecuali gaya hidup umat Islam tidak jauh bezanya dengan orang yang bukan Islam. Macam contoh baru ni ada seorang, dia posting dalam Instagram dia, tak silap saya, ataupun TikTok dia. Dia kata, saya tak sanggup dah hidup atas muka bumi ni. Saya cadang nak mati. Netizen komen, silakan mati. Bagus mati. Matilah kau. Macam-macam dia kata. Memang dia bunuh diri sungguh. Allah SWT. Netizen pun punya cerdik, di komen macam tu. Netizen macam-macam sekarang tu, macam Allah SWT. Tabiat dan fitrah manusia akan merasai ketenangan ketika ia bergantung dan berhubung dengan kuasa yang maha agung Allah Subhanahu wa taala. Duduk berzikir ni kalau rasa tak tenang, tu pelik sangat. Jadi kena berzikir tenang hati kita. Ketika ia mengetahui kehidupan di dunia untuk menikmati nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia meyakini ia akan kembali selepas kematian bertemu dengan penciptanya. Ketika ia meyakini kerugian mengikut kacamata dunia akan diganti pada hari akhirat. Ketika ia mengetahui Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya dalam keadaan setiap situasi, sama ada kesenangan bagi menambahkan kebaikan atau kesusahan untuk menyelamatkannya. Ni kalau ada macam ni, dia akan rasa tenang dalam kehidupannya. Itu sebab salah satu kaedahnya, ulama dahulu dia suka beruzlah, duduk seorang-seorang. Macam kita mungkin takutlah nak pergi duduk luar dalam gua, takut kita ada bilik kosong kat rumah, duduk situlah, uzlah. Ataupun tuan-tuan, puan-puan mungkin dah tak ada suami dah meninggal dunia, tak ada, kita pun tak nak bersuami dah dan sebagainya, duduk seorang dalam bilik. Itu boleh kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau ada suami kacau kita pula, ada isteri kacau kita, tak ada orang nak kacau dah, cucu cicit pun tak ada, kita tak jaga, maka kita boleh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyak. Ya ayyuhallazina amanu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil muttaqin lil mu'minin. Wahai orang yang beriman, wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah dengan kurniaan Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurniaan Allah dan rahmatnya lah lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Ketenangan hasil daripada zikrullah dengan linangan air mata keinsafan dan kerendahan hati di depan Rabb yang maha berkuasa akan mengangkat seorang itu ke martabat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti mana telah nyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainah, dan mereka sentiasa menyebut Allah di masa keseorangan,
maka berlinanglah air matanya. Berkata seorang ulama dalam ketika mensyarahkan kitab Riyadhus Shalihin, dia kata menangis itu iaitu kerana takut dan berasa keseronokan ketika mengingati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan demikian bahawasanya yang menyebabkan seorang itu menangis adalah beberapa sebab. Antaranya kadang-kadang kerana takut kita menangis juga. Tengok cerita hantu takut menangis. Tapi kalau kita takut kepada Allah, kita menangis juga. Sakit pun kita menangis, seronok pun kita menangis, dan selain daripada itu, daripada sebab-sebab yang lain yang mana tidak diketahui oleh manusia. Akan tetapi menangis kerana takutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun ianya terjadi sama ada insan itu berasa seronok dalam ketaatan kepada Allah, maka bila tangisan kerana menginsafi akan dosa-dosa yang telah dilakukan, maka tangisan itulah kerana takut akan Allah Azza wa Jalla, yakni akan azabnya. Dan jika sekiranya tangisan tersebut lahir selepas melakukan ketaatan kepada Allah, itulah tangisan keseronokan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi bangun pada waktu malam, janggut Nabi itu basah, baju Nabi bahagian depan ni semua basah. Sampai tempat Nabi sujud tu pun akan basah dengan air mata Rasulullah. Itu tangisan keseronokan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin macam saya ni kalau menangis pun sebab takut dosa banyak sangat depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu sebab hadirin sekalian, dosa ni Allah tak padam dalam memori kita. Allah tak padam. Bukan kita astagfirullah, hilang habis ingatan kita pada dosa pernah kita buat. Masih lagi berlegar dosa tersebut. Tujuannya apa? Untuk kita banding bezakan antara kita dulu dengan kita sekarang. Kita dulu lara, ingat kepada dunia lebih pada akhirat. Sekarang aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab tu kita berlinang dengan air mata takut kepada Allah. Tu sebab sang pendosa bukan selamanya dia berdosa, dia akan bertaubat kepada Allah. Tengok artis-artis yang dulu berpakaian ketat, sendat, nunjuk aurat, tunjuk sana sini. Sekarang dia tutup aurat. Tutup aurat. Tapi ada lagi syarikat televisyen yang tunjukkan lagi wajah dia, lakonan dia. Maka yang akan menanggung dosa bukan dia lah. Yang akan menanggung dosa orang tu akan tunjuk, akan dapat dosa apa yang telah dilakukan. Itu kita kena sedar. Dalam bab itu juga Imam Nawawi telah membawakan 2 ayat daripada Al-Quran. Katakanlah, berimanlah kamu kepadanya atau tidak usah beriman, sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang yang diberi pengetahuan sebelumnya, bila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud, dan mereka berkata, Maha suci Tuhan, sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis, dan mereka bertambah khusyuk. Itu bagi orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah lagi, afamin hadzal hadis ta'jabun wa tadhakuna wa la tabqun. Maka apakah kamu berasa hairan terhadap pemberitaan ini dan kamu mentertawakan dan tidak menangis? Berkata seorang penyair, ini dalam lagu pun tak boleh rujuk kisah ini. Air mata keinsafan yang mengalir di malam yang sepi, inilah dia pelembut jiwa bagi mencapai redha ilahi. Setiap kekasih Allah melalui jalan ini untuk mereka memiliki kejayaan. Ayo bersama kita susuri perjalanan kekasih Allah agar kita tiada rugi dalam memilih hidup ini. Ini kalau dengar seorang lagu ni boleh menangis juga tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Kisah insan yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW bersabda yang bermaksud tidak akan masuk neraka seorang yang menangis kerana mereka takut kepada Allah sampai susu yang telah diperah boleh masuk kembali ke tempat keluarnya. Orang menangis walaupun setitik, dia tak akan masuk neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW juga bersabda yang bermaksud ada 2 buah mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Mata yang menangis kerana takut kepada Allah, dan mata yang berjaga dalam malam hari kerana menjaga pertahanan kaum muslimin dalam jihad fi sabilillah. Nabi SAW juga menyatakan tidak ada lebih dicintai oleh Allah selain 2 jenis titisan air dan 2 bekas pada tubuh. Yang pertama, titisan air mata kerana perasaan takut kepada Allah, dan titisan darah yang mengalir kerana berjuang di jalan Allah. Adapun 2 bekas itulah bekas luka pada tubuh yang terjadi akibat bertempur di jalan Allah, dan bekas pada tubuh yang terjadi kerana mengerjakan salah satu kewajipan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 mata, 2 titisan air, dan 2 bekas. Kalau kita ada salah satu ni, syukur banyaklah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya bagi puan-puan, tuan-tuan yang cepat benar menangis ni. Kalau buat dosa je menangis, atau berzikir pada Allah pun menangis dan sebagainya.
Sayyidina Ka'ab bin Al-Ahbar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya mengalir air mataku sehingga basah kedua pipiku kerana takut kepada Allah, lebih aku suka daripada aku berinfak emas yang besarnya seukuran tubuhku. Menangis itu lebih aku suka daripada aku sedekah banyak. Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan, sungguh menangis kerana takut kepada Allah itu jauh lebih aku sukai daripada menermakan wang sebanyak 1000 dinar. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan, suatu ketika Nabi SAW berkata kepadaku, bacakanlah Al-Quran kepadaku wahai Abdullah. Maka aku katakan kepada beliau, wahai Rasulullah, apakah saya bacakan Al-Quran kepada kamu sedangkan Al-Quran itu turun kepada kamu? Maka baginda menjawab, sesungguhnya aku senang mendengarnya dibaca oleh selain diriku, maka aku pun membaca ayat surah An-Nisa. Waktu ni Nabi sedang baring atas ribaan Abdullah bin Mas'ud. Kalau kita orang Arab tu biasa, orang lelaki baring atas riba orang lelaki, kepala dia atas riba, bukan duduk atas riba tu. Tapi kita kalau buat itu, kita pelik sungguhlah kita. Maka ketika itu sampai kepada ayat, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti bila kami mendatangkan seorang saksi rasul dari tiap-tiap umat, dan kami mendatangkan kamu wahai Muhammad sebagai saksi atas mereka itu? Maka baginda berkata, cukup sampai sini saja. Lalu aku menoleh kepada baginda dan ternyata beliau, kedua mata beliau mengalirkan air mata. Ayat itu menceritakan tanggungjawab Nabi Muhammad sangat besar di akhirat nanti, menjadi saksi kepada seluruh umat, khususnya kepada umat Nabi-Nabi sebelum itu. Sebab dikatakan oleh para ulama, umat Rasul-Rasul yang derhaka kepada Allah ni, mereka semua akan lawan Nabi-Nabi ke akhirat. Sampai dia kata tak percaya kepada Nabi-Nabi, bahkan dia tipu Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh Nabi Nuh, mereka kata Nabi Nuh tak pernah berdakwah kepada kami. Maka Nabi Muhammad akan datang menjadi saksi bahawa Nabi Nuh pernah berdakwah kepada kaumnya. Kita juga jadi saksi berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang kita bacakan tadi. Daripada Sayyidina Ubaidullah bin Umair radhiyallahu anhu, dia kata, satu ketika dia bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, khabarkan kepada kami tentang sesuatu yang pernah engkau lihat yang paling membuatmu kagum pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidatuna Aisyah terdiam lalu mengatakan, pada suatu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai Aisyah, biarkanlah malam ini aku sendirian untuk beribadah kepada Rabbku. Kita jarang nak lepas isteri kalau duduk sebelah ni. Nabi SAW kata, wahai Aisyah, biarkan aku sendirian sekarang. Mana Nabi nak beribadah kepada Allah. Maka aku katakan kepadanya, demi Allah, sesungguhnya saya sangat senang dekat dengan anda. Namun saya juga merasakan senang apa yang membuat anda senang. Sayyidatuna Aisyah menceritakan, kemudian beliau bangkit lalu bersuci dan kemudian mengerjakan salat. Sayyidatuna Aisyah berkata, beliau terus menerus menangis sampai basah dan bahagian depan pakaian beliau. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu mengatakan, ketika beliau duduk dalam salat, maka beliau masih terus menangis sehingga basah janggutnya kerana air mata. Sayyidatuna Aisyah melanjutkan lagi, kemudian beliau terus menangis sampai tanah tempat beliau salat pun menjadi basah kerana titisan air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu datanglah Sayyidina Bilal ibn Rabah untuk mengumandangkan azan. Ketika dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis, Bilal radhiyallahu anhu pun berkata, wahai Rasulullah, anda menangis padahal Allah telah mengampunkan dosamu yang lalu mahupun yang akan datang. Maka Nabi SAW menyatakan, afala akunu abdan syakura, apakah aku tidak ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur? Sesungguhnya tadi malam telah turun sebuah ayat kepadaku, sungguh celaka orang yang membacanya dan tidak merenung kandungannya. Apa ayat dia? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka fakina adzaban nar. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau kadang berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, maka peliharalah kami daripada siksa neraka. Ayat ini menyebabkan Nabi SAW menangis tersedu-sedan sepanjang malam tersebut.
Sayyidina Muaz radhiyallahu anhu pada suatu ketika pernah menangis tersedu-sedu. Kemudian ditanyakan kepadanya, apa yang membuatmu menangis? Maka beliau menjawab, kerana Allah Azza wa Jalla hanya mencabut dua jenis nyawa. Yang satu akan masuk syurga, satunya akan masuk dalam neraka. Sedangkan aku tidak tahu akan termasuk golongan manakah aku di antara kedua golongan tersebut. Kita pernah tak fikir macam tu, tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala? Kok mana kita akan mati nanti, ke mana? Syurga ke neraka hidup kita? Sampai kita tak pernah menitiskan air mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu pada satu ketika memberikan khutbah di Basrah. Basrah ni di Iraq. Kalau Basrah di Kuantan. Dalam khutbahnya dia menceritakan tentang neraka. Maka beliau pun menangis sampai air matanya basih bibar. Dan pada hari itu orang-orang mendengarkan pun menangis dengan tangisan yang amat dalam. Sayyidina Abu Hurairah pernah menangis pada saat sakitnya menjelang. Maka ditanyakan kepadanya, apa yang membuatmu menangis? Maka beliau menjawab, aku bukan menangis kerana dunia kalian yang akan aku tinggalkan ini, namun aku menangis kerana jauhnya perjalanan yang akan aku lalui, sedangkan bekalku teramat sedikit. Itu kata Abu Hurairah. Puan-puan sekalian, Abu Hurairah ni dia berzikir kepada Allah istighfar 1000 kali sehari. Kata ulama, dia ada satu uncang daripada batu, ada kata daripada biji buah kurma. Uncang ni penuh, dia akan beristighfar, dia akan keluarkan satu-satu sampai habis nak uncang ni. Selesai, hamba dia akan ambil, letak balik, dia akan istighfar lagi. Itu pun menangis waktu dia saat nak meninggal dunia. Tuan-tuan Allah semua. Sementara boleh jadi nanti aku perlu mendaki jalan ke syurga atau ke neraka, dan aku tidak akan tahu ke manakah diiring diriku nanti, kata Sayyidina Abu Hurairah. Imam Hasanul Basri pernah menangis dan ditanyakan kepadanya, apa yang membuat engkau menangis? Maka beliau menjawab, aku bimbang besok Allah akan melemparkan diriku dalam neraka dan tidak mempedulikan aku lagi. Satu malam Imam Hasanul Basri menangis, terbangun daripada tidurnya lalu menangis sampai tangisannya membuat segenap penghuni rumah rasa takut dan terbangun. Maka mereka pun bertanya mengenai keadaan dirinya. Dia menjawab, aku teringat akan sebuah dosaku, maka aku pun menangis. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu seorang imam tabi'in besar, orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, pun terasa dengan satu dosa menyebabkan dia menangis. Kita, saya, tuan-tuan yang melakukan dosa setiap hari ni, patutnya kita ada masa untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan boleh kita menangis. Semalam saya balik daripada ceramah di Taiping, di Kamunting. Balik tu saya dengar ceramah daripada almarhum Datuk Dr. Harundin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, meninggal dunia di Amerika kan, Datuk Harundin. Seorang ulama besar, seorang menjadi rujukan daripada ramai masyarakat, dan juga ada muridnya ribuan orang. Pemilik Darus Syifa, pengasas Darus Syifa. Dia bermimpi jumpa Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih daripada 6 kali jumpa Nabi. 6 kali macam. Kita tak nak jumpa pun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mimpi jumpa Mark Zuckerberg, pemilik Facebook, jumpa Zizan Raja Lawak dalam mimpi. Dia mimpi jumpa Nabi SAW. Saya dengar antara dua mimpi yang terakhir tersebut menyebabkan kita dengar pun kita menangis. Duk seorang pula, kalau di isteri saya, jarang saya nak menangis tak. Duk seorang teringat bagaimana kisah dia. Dia kata dia datang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpi tersebut, dia menjadi tukang pemakai sepatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pegang kasut Nabi, selipar Rasulullah. Sampai dia kata waktu Nabi melangkah tersebut, dia duduk, Nabi, dia terasa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyarung selipar tersebut, dan dia rasa sedih sebab selipar Nabi itu sangatlah lusuh. Dia kata sangat lusuh selipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia menangis. Dia kata apa? Wahai selipar, alangkah bagusnya kamu berbanding aku, sebab kamu dapat menjaga kaki Rasulullah sedangkan aku tak ada apa-apa. Maka Nabi yang bangunkan dia, dan Nabi peluk dia, tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala. Itu mimpi orang soleh. Mimpi orang soleh. Dan dia menangis. Dia cerita pula sebab kita tak boleh dengar. Orang cerita daripada hati ni lain, menyebabkan tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala tengok gambaran orang hebat ni. Dan banyak lagi kisah-kisah orang hebat yang mana kita perlu belajar, seperti mana kisah yang kita catatkan dalam buku ini supaya jadi pedoman kepada kita. Saudaraku sedang muslimin sekalian, jika Imam Hasanul Basri radhiyallahu anhu menangis sedemikian keras kerana satu dosa yang diperbuatnya, lalu bagaimanakah lagi dengan orang yang mengingat bahawa jumlah dosanya
tidak dapat dihitung lagi dengan jari tangan dan jari kaki dia. Banyak sangat dosa. Alangkah jauhnya akhlak kita dibandingkan dengan akhlak para salafun salih. Tidakkah dosa membuatmu menangis dan bertaubat kepada Rabbmu? Apakah mereka tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu dalam madahnya yang masyhur menyebut, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiriz zambil azim. Wahai Tuhan, aku tidak layak masuk syurgamu, namun tak juga aku sanggup ke nerakamu. Ampunkanlah dosaku dan terimalah taubatku, sesungguhnya engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Aina nahnu min haula? Aina nahnu min akhlaqis salaf? Di manakah kita berbanding mereka, puan-puan sekalian? Di manakah akhlak kita berbanding akhlak para salafun salih? Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menatijahkan kita kebaikan di dunia dan akhirat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ketujuh-tujuh golongan tersebut sebenarnya adalah golongan manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Namun saya tegaskan di sini bahawa tidak tertentu hanya 7 golongan ini saja. Banyak lagi golongan yang lain. Cumanya saya fokus pada buku ini kepada 7 golongan tersebut. Saya selesai menulis buku ni pada hari Selasa tahun 2019 yang lalu. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah selesailah kitab buku kecil 7 golongan mulia di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala, dan insya-Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bicarakan buku yang bertajuk 40 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan. Buku ni tak tebal mana, tapi tuan-tuan kena tulis tu tebal, sebab dia hadis dan pengajaran hadis saja yang kita letak kat sini. Buku ni buku yang ketujuh yang saya tulis. Buku ni cetakan khas untuk memberi dana pengurusan kepada kompleks pendidikan Baitul Diya untuk bayar gaji guru dan sebagainya. Dan tuan-tuan Allah SWT setakat ni pembinaan di kompleks sudah berada pada tahap 85%. 85%. Kita dah keluarkan dana sebanyak 2.7 juta termasuk duit-duit yang puan-puan bagi itu. 2.7 juta dah kita keluarkan, dan kita sedang mencari 444 ribu lagi. Kalau ada orang ini orang nak bagi 444 ribu, alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Cumanya tolong doakanlah pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah kurniakan kepada kami orang-orang yang suka menginfak harta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sedang melancarkan infak satu lot RM5. Kita lancarkan dalam Facebook lah, boleh tengok kat situ, ataupun flyers yang ada, ataupun dalam buku ni ada flyers dia. Boleh tengok ada ke flyers? Kita ada. Ataupun yang saya bagi itu tuan boleh tengok situ, maklum pada anak cucu kita yang nak cari tempat berwakaf. Khususnya siapa ada duit tidak patuh syariah. Duit tidak patuh syariah, duit dividen, saham yang konvensional, yang tak tahu nak bagi kat siapa, bagi kat kami nak buat tiles, nak pasang mozaik dalam tandas, insya-Allah. Untuk tandas tak apa, kita gunakan. Ataupun longkang untuk kita buat itu. Itu duit-duit yang kotor. Bukan duit jumpa dalam longkang tu duit kotor, sebab kotor jatuh longkang ni duit yang kotor, duit tak boleh pakai. Ataupun dulu pernah tekan nombor ekor menang, dapat nombor 1, simpan duit bawah pokok tak pakai, maka duit tu keluarkan bagi kepada kita akan buat untuk madrasah, insya-Allah. Jadi terima kasihlah pada semua sudi datang pada pagi ini. Tamatlah sudah buku ni, alhamdulillah rabbil alamin. Jadi moga Allah Subhanahu wa taala menatijahkan kebaikan kepada kita.